Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alal iman. Alhamdulillah alal Islam. Alhamdulillah ala sihah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Hafiz selaku imam yang memimpin solat maghrib kita, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan muslimin, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memilih tuan-tuan puan-puan untuk hadir ke surah Al-Quddus ini. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan kekuatan istiqamah untuk terus mengimarahkan surah Al-Quddus ini, insya-Allah. Bukan sahaja imarahkan dengan salat berjamaah, tetapi imarahkan dengan program-program yang disusung oleh pihak jawatan kuasa surau yang bersifat bulanan dan juga bersifat mingguan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Zulhijjah. Kita berada di fasa 10 awal bulan Zulhijjah. Hari ini hari yang kelima Zulhijjah, masuk ke 6. Kalau kita lihat bagaimana bulan Ramadan yang kita dituntut ialah di 10 akhir Ramadan. Dan kita tahu di bulan Ramadan amalan kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di 10 terakhir ada yang disebut sebagai Lailatul Qadr. Siapa yang mendapat Al-Qadr itu, Lailatul Qadr tadi, maka pahalanya digandakan seumpama 1000 bulan. Manakala yang lain-lain kita tahu di bulan Ramadan amalan kita semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang hebat juga bulan Zulhijjah ini, iaitu 10 awal bulan Zulhijjah juga merupakan ada tawaran istimewa Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang beramal, khususnya berpuasa sunat di 10 awal bulan Zulhijjah ini juga. Fadilat ganjaran pahalanya besar, dan juga amalan-amalan yang kita buat yang sunat juga digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keseronokan untuk kita beramal di bulan Zulhijjah ini, khususnya di 10 awal bulan Zulhijjah ini, mungkin tak sama dengan suasana keterujaan beramal di 10 terakhir Ramadan. Mungkin tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Orang kata keterujaan, keseronokan, sedangkan tawaran tadi Allah Subhanahu wa taala gandakan. Ini adalah kelebihan 10 di bulan 10 awal bulan Zulhijjah. Ini ada pendapat sahih, hadis-hadis yang sahih. Baik, saya tak nak huraikan berkaitan dengan itu, cuma nak mengingatkan, mudah-mudahan baki lagi yang ada ini sebelum kita menyambut 10 Zulhijjah ataupun hari raya Aidil Adha, maka rebutlah peluang tawaran yang Allah Subhanahu wa taala. Buatlah apa yang kita mampu, yang penting kita ikhlaskan segala amalan kita, barulah dia mendapat ganjaran seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau buat bukan kerana lillahi ta'ala, maka dia menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kuliah bulanan kita yang kita sentiasa berjumpa sebulan sekali, iaitu fiqh munakahat ataupun isu kekeluargaan, yang mana tak silap saya bulan lepas saya tak datang kok. Tak datang balik kampung, cuti sekolah. Gitulah lebih kurang. Yang saya datang mungkin lepas raya. Kata memang tak datang sebelum raya.
Tak kot kita berhenti raya dulu, tak sambung lagi kan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi pada malam ini saya nak berkongsi dengan satu tajuk yang menarik untuk kita bahas, iaitu berkaitan dengan poligami. Dan juga berkaitan dengan isu yang menarik juga untuk kita bincang. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau dalam bulan Ramadan yang lalu saya didatangi oleh seorang isteri yang mempersoalkan tentang kenapa Allah syariatkan berpoligami. Hebat jugalah. Mungkin dia adalah kumpulan yang menentang poligami. Dia mempersoalkan kenapa Allah syariatkan. Jadi dia tidak boleh terima. Tidak boleh terima suami nak berpoligami. Belum poligami ni, baru nak berpoligami. Dan nak perbincangan saya dengan isteri tersebut, dia kata lebih baik dia bunuh diri daripada dia membenarkan suami berpoligami. Dia tak sanggup. Masya-Allah. Saya kata ini bulan Ramadan, boleh tak istighfar. Cakap tadi, kalau apa yang dia cakap tadi, kalau dia mempertikaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terkeluar, rosak akidah dia. Sebab syariat membenarkan berpoligami. Dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah kata, nikahlah mana-mana perempuan yang kamu suka, 2, 3 dan 4. Dan sekiranya kamu tidak mampu untuk berlaku adil, cukup dengan fawahidah. Jadi ayat ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala berikan poligami tadi sesuka hati, tapi ada syarat dia, iaitu mesti mampu berlaku adil. Tapi kalau kita menolak terus ayat ini, berarti kita menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terikut dengan satu kumpulan yang menentang poligami, ada satu kumpulan dalam Malaysia ni, dia panggil apa? Ni. Betul dah tu. Mereka ni semua tolak ni, poligami tolak, berkaitan dengan bagi harta pusaka pun nak adil semua, tak boleh lelaki 2, 1 perempuan kan. Jadi mereka ini mengatakan hak sama rata, tak ada beza lelaki dengan perempuan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Al-Quran, maka kita kena patuhlah. Jangan kita gunakan logik akal dalam soal hukum. Dan ada yang menarik lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, satu isu berkaitan dengan poligami juga, iaitu ini pertanyaan saya tidak berhadapan dengan klien tadi. Cuma kawan saya lah, dia bertanya kepada saya bagaimana nak menyelesaikan isu kawan dia. Jadi biasalah kawan ni kalau dia nak tanya soalan ni kan, dia tanya ini soalan kawan saya. Dia tak tanya ini soalan saya. Takkanlah, tapi saya rasa bukan kawan saya lah, betul lah untuk kawan dia. Baik. Kawan dia ni ada affair dengan seorang perempuan, dan mereka ini dalam istilah mudahnya bercinta lah. Dah ada isteri, bercinta. Jadi isteri dapat tahu suami ni ada affair dengan seorang perempuan. Maka si isteri ni datanglah jumpa dengan perempuan tadi. Bukan datang nak tarik rambut, Haji, bukan nak gaduh, tapi datang nak minta jasa baik supaya jangan kacau, jangan ganggu rumah tangga dia, kerana dia ada anak-anak dan dia bahagia dengan suami dia. Jadi kalau nak kahwin, kalau ni pun janganlah kahwin dengan suami dia. Jadi dia minta baik dengan perempuan tadi. Dan apa jawapan perempuan tadi? Dia kata, saya kawan biasa je, tak ada lebih daripada tu, tak ada niat pun nak kahwin dengan suami puan. Kalau puan tak percaya, tengok nanti saya kahwin dengan orang lain. Saya sampai masa jodoh saya nanti, saya tidak akan berkahwin dengan suami puan. Jadi pendekkan cerita, maka perempuan tadi pun kahwinlah dengan suami yang barulah, suami yang baru, kahwin dengan lelaki yang lain. Lelaki yang baru tadi ialah seorang duda yang kahwin.
Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, bila dia berkahwin, dia tidak boleh menerima suami yang baru. Sebab dia tak cinta. Dia cinta tadi kepada suami orang tadi. Tapi disebabkan dia janji tadi, kalau dia nak kahwin, dia akan kahwin dengan lelaki lain, bukan dengan suami perempuan tadi, maka dia kahwinlah. Kahwin kerana nak, apa orang kata, bukan terpaksa, nak mengotorkan apa yang dia cakap. Jadi bila dia berkahwin, dia masih meneruskan hubungan tadi. Jadi bagaimana nak selesaikan hubungan ini? Akhirnya mereka buat keputusan nak bercerai. Suami ni kata, tak apalah, kalau you bercerai dengan suami you yang baru ni, yang baru kahwin ni, I sanggup jugalah ambil you untuk sebagai isteri kedua lah. Jadi bagaimana sekarang ni dia nak mohon bercerai dengan suami yang dia kahwin tadi? Itu persoalan tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dan juga yang lelaki ini dia nak berpoligami lah. Bagaimana dia nak meneruskan untuk dia berpoligami? Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pertama sekali dalam Islam, perceraian ini adalah satu perkara yang halal. Tetapi dia boleh jadi juga menjadi perceraian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda yang halal yang Allah tidak suka ialah talak. Dia Allah sebut abghadul halal ilallah at-talak. Benda yang halal tetapi Allah tidak suka ialah talak. Jadi talak ini tidak boleh dipermain-mainkan. Sebab itu hukum talak ni dia ada kategori dia. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunat. Bahkan hukum asalnya adalah harus. Bila mana dalam keadaan yang tak boleh nak selamat dah, maka itulah jalan penyelesaian. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi dalam bab isteri tadi, dia nak mohon cerai tadi, kalau kita lihat tadi Allah sebut benda yang halal yang Allah tidak suka ialah talak. Ini kalau benda tadi dipermain-mainkan. Tapi kalau dah terpaksa, benda itu dah jadi pihak wajib macam mahkamah, terpaksa memutuskan perceraian tadi, hakim terpaksa, maka hakim tadi tak berdosa, Allah tak marah, kerana perceraian tadi adalah untuk kebaikan. Tetapi kalaulah isteri, seorang isteri tadi, dia minta cerai kerana tidak ada apa-apa alasan. Macam dalam kes ini, suami yang baru dikahwinan tadi, dia tak tahu isterinya tadi ada hubungan dengan suami orang. Kalau dia tahu, Allah alam lah kan, sebagai seorang suami ini pasti ada rasa ego, macam Haji Alin sebut, boleh tebus talak. Dia kata tak payah bayar, saya sedia untuk melepaskan. Mungkin. Baik, kita lihat dulu bagaimana kalaulah perceraian yang tidak didasari oleh alasan yang kukuh. Disebut di sini ayyumam mura'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba's. Katanya mana-mana perempuan yang meminta suaminya talak, meminta suaminya untuk mentalaknya min ghairi ba's, dengan selain daripada sebab yang munasabah, sebab yang sewajarnya, lan turih rahihatun jannah, maka dia tidak mencium bau surga, fal jannatu 'alaiha haram, dan juga syurga haram ke atasnya. Masya-Allah. Nampak senang aja tadi nak minta cerai, tetapi hadis Nabi, kalau mana-mana perempuan yang minta suaminya cerai dan tidak ada alasan yang apa nama ni, yang sewajarnya. Kalau dia kata saya nak bercerai dengan awak, saya nak kahwin dengan suami orang, agak wajar tak? Kalau dia kata nak kahwin dengan orang lain, mungkin ini suami orang, dan
Suami orang tadi pula, kalau dia mohon untuk berpoligami, adakah dia layak ataupun tidak? Sebab yang menentukan layak berpoligami ini adalah mahkamah, bukan isteri pertama. Isteri pertama ni sebagai asbab saja yang untuk melihat suami tadi layak ataupun tak. Kalau dia tak setuju pun, kalau mahkamah berpuas hati, mahkamah akan luluskan. Tak ada dah curi tapak tangan, curi apa nama ni, sign apa, tak ada. Sekarang ni mahkamah yang akan luluskan. Cuma biasanya mahkamah akan panggil lah isteri pertama, memaklumkan kepada isteri, suami awak ada buat permohonan untuk berpoligami. Puan tahu tak? Kalau tak tahu, terkejutlah masa tu kan. Begini sekarang ni dalam tuntutan permohonan poligami dia kata nafkah puan sekian-sekian, nafkah anak sekian-sekian, nafkah penginapan sekian-sekian. Adalah yang dia tulis dalam tu. Puan setuju tak? Dan sekarang ni pendapatan suami macam ni dia declare. Kalau si kata pendapatan dia bukan banyak ni, sikit lagi. Jadi di situ dia akan bagi maklumat kepada hakim lah. Kalau hakim lihat, hakim kata tak layak untuk berpoligami, maka tak luluslah permohonan tersebut. Baik, itu berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan mana-mana perempuan yang minta bercerai tanpa yang sewajarnya, maka digolongkan kalangan mereka yang tidak mencium bau syurga, dan syurga juga haram ke atasnya. Allahu Akbar. Berarti jangan main-main lah soal nikah cerai ni. Kalau nak nikah, betul-betul nikah lah. Tak ada dah istilah terpaksa, tak ada cinta. Cinta itu dia akan datang dengan sendirinya bila kita ikhlas. Orang dulu-dulu kahwin tak ada cinta pun, tapi boleh bertahan sehingga ke akhir hayat. Dia tok nenek kita dulu kan. Bahkan ada hadis Nabi yang melarang seorang suami atau juga seorang isteri yang nikah dan bercerai. Ada hadis melarang. Sebab disebut di sini Allah tidak suka. Dia kata tazawwaju, berkahwinlah. Kata Nabi, berkahwinlah. Wala tutalliqu, dan jangan kamu bertalak, jangan kamu bercerai. Jangan kamu bercerai. Fa innallaha la yuhibbu zawwakin wala zawwaqati. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang lelaki yang dia kahwin lepas tu dia bercerai. Begitu juga orang perempuan, dia kahwin dan dia bercerai lepas tu. Dua-dua ini, kalau ini perangai dia, maka dia termasuk dalam peringatan pada Nabi ini bahawasanya Allah tidak suka. Jadi ada juga orang yang macam tu, dia kahwin sekejap, dia rasa tak selesa, dia pun cerai, kahwin lain. Kalau ini perangai, maka termasuk dalam apa yang Allah tidak suka. Dalam hidup kita ini, kalau kita buat sesuatu yang Allah tak suka, maka susah. Kehidupan tadi penuh dengan kesusahan, tak ada barakah. Buat semua tak jadi. Bila tak ada dalam diri tadi, Allah tak suka, semua tak jadi. Beza dengan kalau Allah, hidup kita ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dijauhkan daripada untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, begitulah sebaliknya sepatutnya bagi seorang perempuan, bila dia dah berkahwin, dia kena sedaya upaya menjadi seorang isteri yang betul-betul taat kepada suami. Sebab bagi seorang perempuan ini, kalau dia dah bergelar status isteri, maka peluang untuk diri seorang perempuan tadi beza dengan seorang suami, terbentang luas di hadapannya ialah syurga. Beza dengan seorang lelaki, bila dia dah berkahwin, menjadi ketua keluarga, menjadi suami, maka dia bertambah tanggungjawab. Kalau dia tidak laksana tanggungjawab dengan baik, dia akan dipersoalkan.
dipersoalkan. Nanti kita sebagai suami ini kita akan dipersoalkan soal tentang anak-anak, tentang isteri, bagaimana agama anak-anak, bagaimana agama isteri kita akan dipersoal. Tetapi isteri tidak akan dipersoalkan oleh Allah, bagaimana agama suami kamu. Tak. Tapi suami akan kita dah baik tapi anak-anak tak baik, habis kita. Habis akan diikut. Kalau dicampakkan ke neraka, auzubillah min zalik lah. Di situ dikatakan seorang suami tadi dia akan menangis bila dia gagal menjawab tentang agama anak-anak, agama isteri, aurat isteri dan sebagainya. Baik. Sebab itu Nabi kata antara hak yang perlu ditunaikan oleh seorang suami kepada isteri selain kita bagi nafkah, wa taksuha izak tasaita, hendaklah kamu pastikan pakaian isteri kamu. Pakaian ini adalah tanggungjawab suami, selain daripada bagi makan minum kepada isteri. Itu bab lain lagi lah. Halal haram tu sumber daripada yang mana, itu lain lagi. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang lain berkaitan dengan memastikan pemberian pakaian kepada pakaian macam mana? Bukan pakaian yang mahal, bukan yang berjenama, tapi kalau mampu silakan. Tetapi kalau pakaian yang tidak menepati syarak, maka suami berdosa. Beli pakaian yang tak cukup. Saya selalu cakap dalam khutbah nikah, tapi minta maaf dululah dengan pengantin. Saya nak cerita, kadang-kadang masa nak kahwin, masa majlis resepsi, datang masjid tadi, orang lain tolong pegang kain panjangnya, lebihnya kain tadi, kain pengantin perempuan tadi lebihnya, terpaksa orang lain tolong bawa haji. Kalau haji nak tengok hari Sabtu ataupun hari Ahad, haji pergi kat masjid Tuan Kumizan, haji duduk je tengok ragan pengantin yang datang majlis akad nikah. Macam-macam kain paksa orang, dia jadi mok lantai pun ada jalan tu kan, bersih laluan dia tadi. Tapi bila dah selepas majlis, tak cukup kain pun ada. Ini berlaku tuan-tuan. Dan suami biarkan isteri tadi berpakaian yang tidak cukup syarat tadi, maka suami akan berdosa. Sebab Nabi kata waqtak suha, hendaklah kamu pastikan pakaian tadi. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini hadis sepatutnya seorang isteri tadi dia melaksanakan apa yang terbaik bagi seorang isteri. Bila dia dah bergelar seorang isteri, dia buat perkara-perkara ini, maka syurga menantinya, dan dia boleh pilih mana-mana syurga yang dia nak masuk. Allah, ini hebat bagi seorang perempuan. Dia kata sini, iza sallat mar'atu, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhilil jannah fi ayyi abwabul jannah. Seorang perempuan bila mana dia mengerjakan solat 5 waktu, berarti melaksanakan solat fardu. Wa shamat syahraha, dan juga dia melaksanakan puasa pada bulannya, itu puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluan dia ataupun kehormatan dia. Wa ata'at zawjaha, dan dia melaksanakan ketaatan kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah syurga, min ayyu abwabul, mana-mana pintu yang nak masuk. Allahu akbar. 4 perkara ni saja. Bagi seorang isteri, buat 4 perkara ini, taat kepada suami, jaga kehormatan dia, jaga puasa bulan Ramadan, jaga solat 5 waktu, dan dia boleh pilih mana-mana syurga yang dia nak masuk. Orang lelaki tak ada tawaran seumpama ini. Kalau kita diberi tawaran ni, sebagai suami buat 4 perkara ni,
boleh masuk mana-mana syurga seronok kan ni. Inilah keistimewaan bagi seorang isteri. Begitu juga balasan bagi seorang isteri tadi, kalau dia melakukan ketaatan kepada suami dan suami redha terhadap isteri tadi, dan ditakdirkan isteri tadi meninggal dalam keadaan dia diredai oleh suami, maka ganjaran baginya adalah syurga. Disebut ini ayyumam mura'atin matat, mana-mana perempuan yang mati, yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya redha terhadapnya, dakhalatil jannah, maka untuknya dimasukkan ke dalam syurga. Ini kehebatan bagi seorang isteri yang melakukan ketaatan kepada suami dan suami redha dengan isteri tersebut, dan kalau meninggal dunia dalam keadaan suami redha, maka peluang terhidang untuknya syurga. Allah Akbar. Jadi kita sebagai suami pun kena selalu redha lah dengan pasangan kita, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan kalau kita ada anak perempuan, mudah-mudahan anak perempuan kita nanti dia akan jadi isteri yang solehah kepada suaminya. Dia boleh laksanakan 4 perkara tadi, insya-Allah, mudah-mudahan. Mana yang ada anak-anak perempuan, dan kita doakan juga mudah-mudahan isteri kita pun termasuk dalam kategori yang disebut ini, melakukan 4 perkara ini, mudah-mudahan, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, kita balik kepada persoalan yang kita nak bincang berkaitan dengan poligami. Tadi saya cerita isteri tadi dia nak mohon cerai. Jadi saya cakaplah, sekarang ini hanya ada 2 kaedah. Pertama, dia boleh buat tuntutan fasah. Dulu kita dah bincang dah fasah-fasah kan. Fasah ni dia ada jenis-jenis dia yang boleh dibuat tuntutan. Kalau terkeluar daripada yang dibenarkan oleh syarat-syarat tadi, maka dia tak bolehlah nak buat tuntutan fasah. Jadi dalam kes ini saya nampak suami tidak ada masalah. Yang ada masalahnya isteri. Jadi kalau isteri beria juga nak bercerai dengan alasan dia tak nak buat dosa dengan suami dia, dan juga dalam masa yang sama dia menjalinkan hubungan dengan suami orang tadi, maka dia nak halalkan hubungan tersebut, maka dia kena buat permohonan cerai secara tebus talak, ataupun disebut sebagai khulu. Ini kena buat permohonan dengan mahkamah. Prosesnya berapa yang dia perlu bayar, terpulang. Kalau suami dia minta mahal, terpulang atas persetujuan, dan mereka boleh bercerai dengan cara tebus talak. Tetapi bila dia bercerai, dia tak boleh kahwin terus. Dia mesti selesaikan dulu iddahnya, baru dia boleh berkahwin dengan lelaki tadi. Dan lelaki tadi kalau dia nak berkahwin, mesti dia buat permohonan dengan mahkamah, ataupun satu lagi iaitu bawa pergi siam je lah. Kahwin siam. Jadi kahwin siam ini mula-mulanya mudah, tapi bila dah balik masalah. Masalah berkahwin tanpa kebenaran. Bahkan kalau poligami tanpa kebenaran, dia akan menghadapi kesukaran lah untuk didaftarkan, kerana dia kena naik mahkamah dulu, disahkan oleh mahkamah, dan juga kena bayar denda baru boleh dapat CJ nikah. Ada satu kes anak nak sekolah lah. Anak nak sekolah tak dapat lagi CJ. Bukan tak dapat, dia tak pergi daftar lagi. Bawa kad hospital tu, yang kelahiran anak hospital tu kan, bawa yang tu datang. Saya kata, kenapa lama sangat tak pergi daftar? Pergilah daftar dulu. Sekarang ni dah denda dah, lewat dah berapa tahun dah, 7 tahun dah tak daftar. Dia kata kalau pergi daftar, CJ nikah tak ada maklumat ayah, tak boleh nak bingkan dengan ayah. Jadi kalau tak daftar lagi susah. Anak tadi tak ada status warga negara lah, tak ada CJ kelahiran.
Yang ada kat hospital tu, dengan buku check up tu ada. Masya Allah. Ada juga yang macam tu, tuan-tuan. Tak tahulah macam mana nak selesaikan. Ada yang mengambil keputusan macam tu. Macam mana nak daftar? Saya pun tak tahulah. Dah lama kan, benda dah lama kan. Sebenarnya boleh didaftarkan. Cuma dia kena bayar denda je lah. Baik, kita pergi kepada bab poligami. Poligami ini benda yang sangat seronok kalau kita bincang, terutama orang lelaki. Pertama sekali, poligami ini dia bukan ajaran Islam, tetapi diteruskan oleh Islam dengan Islam membataskan. Sebab sebelum kedatangan Islam, poligami telah diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Bahkan sebelum itu diwarisi daripada bangsa yang dulu lah, Yunani, Greek dan sebagainya lah, bangsa-bangsa yang sebelum ini. Jadi dia dah diamalkan, terutama pada zaman jahiliah. Jadi Islam datang, Islam memberikan batasan. Kalau nak berkahwin, kalau dahulu poligami ini satu kebanggaan. Siapa yang ada isteri ramai, dia adalah orang yang hebat lah. Hebat, orang bangsawan lah, yang ada isteri ramai ni. Bahkan dia berkahwin tadi semata-mata dia nak ambil harta isteri dengan tujuan daripada kekayaan yang ada daripada isteri. Jadi sebagai sumber pendapatan, income, jual dia punya diri dia. Tapi itu dah dijadikan sebagai amalan. Maka Islam datang, Islam kata perkahwinan poligami ini bukan kebanggaan, tetapi ia adalah satu tanggungjawab. Beza dah berkahwin, tanggungjawab suami terhadap isteri, bukan isteri yang menyediakan nafkah. Antaranya ialah mesti menyediakan nafkah dan mesti berlaku adil. Dan Islam letakkan wajib. Kalau nak poligami pun hanya 4 saja, tak boleh lebih daripada tu. Sebelum tu boleh kahwin sampai belas-belas. Bahkan mungkin ada sampai puluh-puluh ada isteri. Jadi Islam kata seorang lelaki tadi kalau dia mampu sekalipun hanya 4 saja. Dan itulah batasan. Kalau nak berlaku adil pun hanya setakat 4. Kalau kata saya mampu dari segi keuangan, tapi mungkin dia tak mampu dari segi keadilan, dari segi giliran dan sebagainya. Baik, bukan kebanggaan, tetapi adalah satu tanggungjawab. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hukum berpoligami. Hukum berpoligami ini dalam Islam dia adalah harus dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kita akan bincang syarat-syarat dia apa benda. Cuma dalam hukum berpoligami ini, yang kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dia ada 3 hukum. Daripada harus tadi, dia boleh jadi sunat. Sunat ini ialah benda yang bila kita buat dapat pahala. Kita tinggal tak berdosa. Benar sunat. Sunat ni bila mana? Bila kalau dia punya ni perkahwinan dia tadi untuk berpoligami tadi adalah berdasarkan benda yang apa orang kata, ada matlamat dia lah. Umpamanya ialah berkahwin untuk tujuan untuk mendapatkan zuriat, disebabkan isteri yang ada tidak dapat melahirkan zuriat. Bahasa moden dia sebut mandul lah. Bahasa moden mandul. Tapi dalam arti kata, untuk dia dapatkan zuriat, dia dapatkan isteri baru, dalam masa yang sama dia tidak ceraikan isteri yang tak dapat memberikan zuriat dia pada dia tadi. Jadi dia masih sayang kepada isteri. Bukan kerana nak isteri baru, ceraikan isteri ni. Itu nampaknya zalim. Jadi maka dia jadi sunat dengan asbab untuk tujuan mendapat
Bila ada zuriat kan, harta dan sebagainya, bolehlah diwariskan kepada, kalau tak ada nanti pergi kepada Baitul Mal lah, ataupun ahli waris yang lain. Boleh. Ataupun juga disebabkan isteri yang ada tadi dia tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab, mungkin kerana sakit yang tidak dapat nak memberikan tanggungjawab sebagai seorang isteri yang selayak. Ini baru dia jadi sunat. Tapi kalau isteri tak ada keuzuran, nak berkahwin kerana nak berseronok, nak tunjukkan dia ini boleh berpoligami, maka dia jadi makruh. Makruh ni ialah benda yang tak dapat pahala lah, tapi dia dekat-dekat dengan haram. Bila dia kahwin dan dia tidak berlaku adil, maka jadilah haram. Okey, hukum yang ketiga ialah hukum haram. Ini yang kita takut. Haram ini ialah dia yakin kalau dia berpoligami dia tak mampu untuk berlaku adil terhadap isteri, tapi dia kahwin juga. Maka perbuatan nikah dia tadi bukan sahaja tidak dapat pahala, tapi dia dapat dosa. Ini yang banyak berlaku ni. Yang pergi kahwin kat Siam ni, dia tahu dah dia tak mampu dari segi nak dapatkan kebenaran, tapi dia kahwin juga kerana nak keseronokan. Maka perkahwinan tadi tak dapat pahala, bahkan dia akan dapat dosa. Bahkan disebut secara jelas, kalau seorang suami tadi dia tidak mampu untuk berlaku adil dan dia berkahwin juga, maka dia dianggap sengaja melanggar syarat yang dibenarkan berpoligami. Sebab syarat poligami ni hanya ada dua saja. Syarat berpoligami ada dua saja, iaitu berkemampuan untuk memberi nafkah kepada isteri-isteri. Yang kedua ialah mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isteri. Jadi kalau dia tak mampu dah berlaku adil, tak mampu dari segi nak bagi nafkah, dia buat juga, dia kahwin juga, maka dia sengaja melanggar syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah melakukan kesalahan. Ini banyak orang lelaki yang kahwin poligami kerana nak seronok-seronok, dia pergi kahwin, maka dia dah langgar syarat tadi, dia telah melakukan satu kesalahan besar, dan ia patut dikutuk. Sebab Allah sebut fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah sebut kalau tak mampu untuk berlaku adil, maka kahwinlah satu. Maka dia langgar syarat ni, syarat yang Allah ingatkan dalam surah An-Nisa tadi. Bahkan bila dia tak mampu dan juga tidak mampu untuk dari segi nafkah dan juga berlaku adil tadi, dia kahwin juga, maka dia sengaja melakukan penindasan, termasuk dalam perkara yang dia melakukan penindasan dan kezaliman terhadap perempuan. Islam datang dulu nak mengangkat martabat perempuan, tapi tak mengharamkan poligami, tapi sebab dah jadi budaya tadi kan, dia hakkan supaya Islam tadi terbela, perempuan tadi terbela. Bahkan perbuatan tadi yang sengaja melanggar syarat poligami tadi dianggap sebagai haram dan berdosa. Dosa dan akan menerima azab siksa Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Akan menerima azab siksaan di hari akhirat. Rupa-rupanya perbuatan tadi dosa dan juga akan disiksa. Siksa dia macam mana? Siksanya macam mana? Disebut dalam surah Az-Zuhruf, surah yang ke-43 ayat ke-65. Ayat yang ke-65 disebut di sini, fawailun lillazina zalamu min azabin yaumin alim. Kita dengar bahawasanya dalam neraka ada satu neraka wil. Nama neraka kita sebut, kita selalu ingat orang yang lalai terhadap solat saja akan dihumbang ke dalam neraka wil. Surah apa? Surah Al-Maun kan Ustaz?
fawailul lil musallin. Maka neraka wil lah bagi orang-orang yang lalai terhadap solat, iaitu orang yang tinggal solat. Celakalah orang yang melalaikan solat. Neraka wil bagi orang yang lalai dalam solat. Maka neraka wil juga bagi orang yang melakukan kezaliman. Allah sebut melakukan kezaliman, terutama kezaliman terhadap isteri. Tidak memberi nafkah, tidak berlaku adil. Jadi kita jangan ingat neraka wil ini untuk orang yang melalaikan solat, melakukan kezaliman. Terutama suami melakukan kezaliman terhadap isteri. Ataupun apa sajalah. Sesiapa yang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia, maka dia dihumban ke dalam neraka wil. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Neraka wil ini dikhususkan kepada orang yang melakukan kezaliman. Tadi orang yang melalaikan solat. Na'udzubillah min. Kita tak nak dua-dua ni tuan-tuan. Kita tak nak dua-dua, lalai solat pun kita tak nak. Sebab neraka wil menunggu. Kita zalimi isteri pun tak nak, kita pun tak buat poligami pun, tak nak pun. Kalau tanya saya pun tak mau lah. Buat apa? Buat pening kepala ya kan? Baik tuan. Kau tak takut kat isteri? Bukan takut, tapi belum bersedia lagi nak menghadapi apa nama ni, masalah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Jadi keadilan dalam erti kata syarat nak berpoligami tadi, selain daripada mampu untuk menyediakan nafkah, mesti juga mampu untuk berlaku adil. Nafkah ini apa benda? Nafkah ini ada 3 benda, iaitu makan, minum, sekali dah tu, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Yang ini pun kena mesti berlaku adil. Berlaku adil. Giliran, adil dari segi giliran. Saya pernah juga, ada seorang isteri datang, dia kata dia menuntut dengan suami untuk berlaku bertanggungjawab, iaitu menyediakan nafkah tempat tinggal. Seorang suami sepanjang perkahwinannya, suami tadi tidak menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal tadi dibiayai oleh isteri. Macam mana? Dulu sekarang ni isteri dah pencing tu. Masa datang jumpa saya tu dah pencing. Dia kata dulu duduk kuartus atas nama saya. Jadi rumah kuartus tadi isteri potonglah dia punya elang rumah kan. Elang rumah tadi Jadi rumah tadi isteri lah yang sediakan, sebab potong elang rumah isteri kan. Kalau rumah landed ni saya dah 700 kok. Saya tak tahulah, saya duduk rumah apartmen. Ingat dalam 700 kok. Pencing. Teres. Teres. Dan bila dekat-dekat nak pencing, suami kata beli rumah. Dia pun belilah rumah papam ni. Ni PPAM, bukan rumah papang kayu. PPAM, rumah papam. Orang panggil papan lah. Jadi saya pun panggil papan jugalah. Nanti lepas ni tak ada dah rumah papan kan. Yang sebelah ni bukan papan kan. Residensi kan. Baik. Jadi isteri tadi beli rumah papam di Putrajaya ni jugalah. Bukan, tapi yang bukannya bukan sederi, bukan jinta. Dia dah berpoligami selama 17 tahun. Lama dia merahsiakan perkahwinan ini tanpa isteri tahu, sehingga pencing baru tahu. Dan isteri kata suami kena bayar kat dia lah. Terutama dia potong pencing dia, beli rumah. Saya ingat loan yang kedua. Sebab dia anak 2 orang je. Anak 2 orang. Jadi dia minta suami untuk bayar balik kat dia. Suami tak nak. Jadi ustaz tolong, macam mana nak selesai masalah saya ni? Sudah selesai kan. Sebenarnya benda tu boleh bayar kamar-kamar lah, buat tuntutan nafkah sana kan. Saya minta 2 je. Satu, sepanjang dia berpoligami,
dia tak buat giliran bermalam. Dia balik rumah. Itulah yang menyebabkan dia tak tahu suami tadi ada isteri lain. Jadi bijak juga. Bijak juga dia buat MOU kan. Awak kahwin dengan saya boleh, tapi saya takkan bermalam. Bermalam. Saya akan duduk dengan isteri pertama setiap malam. Jadi saya tak tahulah suami, kecuali outstation sekali-sekala. Itu pun mungkin outstation ke, wallahualam. Jadi 17 tahun tuan-tuan. Baik. Jadi isteri tuntut nafkah. Jadi suami tak nak bayar. Dia kata tak apa, bukan ada tanggungan. Anak-anak dah besar semua dah. Anak-anak memang anak-anak dia dah besar. Masa dia datang pun dia datang dengan anak dia, anak lelaki. Saya pun sembang ke anak lelaki dia. Sebab anak lelaki dia tak boleh terima. Dia dendam dengan ayah dia. Dendam dengan ayah dia. Sebab masa dulu pergi asrama apa semua, mak yang hantar. Jadi ingat ayah memang sibuk dengan kerja, rupanya ada keluarga lain. Panjanglah cerita tu tuan-tuan Komplit keluarga. Tapi nak menceritakan, isteri menuntut supaya disediakan tempat tinggal. Iaitu dengan cara bayar balik apa yang dia potong pencen tadi. Suami tak nak. Dia kata, awak bukan yang ada komitmen lain, anak-anak semua dah kerja. Biarlah. Dari segi hukum, kalau dahulu, masa dia rumah quarters dulu, kalau isteri reda, suami tak sediakan tempat tinggal, maka tidak berdosa. Suami menumpang atas nama isteri tadi, tidak berdosa. Bahkan isteri dah halal lah, tak memberikan nafkah tempat tinggal kepada dia tadi, halal. Dia tak boleh tuntut dah yang tu, kalau dulu. Tetapi setelah isteri tidak reda, bermula daripada isteri sebut, awak kena bayar nafkah tempat tinggal saya, walaupun sekarang ni saya yang potong pencen. Dia panggil potong pencen gaji. Potong pencen kan, selit gaji ke pencen ni? Tak ada, tapi dia dalam tu adalah potong kan. Dia potong lah. Jadi suami kena bayar balik kepada isteri. Sebab isteri minta, sebab itu adalah tanggung. Dia tak nak. Daripada dia tak nak tadi, dia tinggal dengan isteri tadi. Kalau isteri tak reda, maka hukum dia berdosa. Tinggal di tempat yang disediakan oleh isteri. Bayangkan tuan-tuan. Kalau setahun, 2 tahun isteri tidak reda. Tapi yang isteri suruh buat giliran, dia nak pula. Isteri kata, buatlah giliran, dah awak dah ada isteri baru, pergilah buat giliran. Kalau sebelum ni awak duduk sini saja, awak baliklah sana. Dia nak pula yang tu. Tapi yang bayar ni dia tak mau tuan-tuan. Baik, cuma saya nak tekankan sikit saja. Berkaitan nafkah tadi, makan minum ni okey, tak ada masalah lah. Cuma dari segi pakaian, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal tadi ikut kemampuan lah. Kalau katakan isteri pertama anak ramai, mungkin dia kena sedia rumah yang besar sikit lah. Kalau bakal isteri yang baru ni belum ada anak, mungkin rumah yang sederhana lah. Mungkin 2 bilik pun cukup. Belum ada anak lagi, tak perlu rumah yang besar kan. Cuma dari segi pakaian sebab dari segi pakaian ini yang kita faham, ini yang kita faham. Suami perlu sediakan pakaian kepada isteri. Okey, takkan kita nak sediakan pakaian setiap minggu? Takkan kita nak sediakan pakaian setiap bulan? Jenuh almari. Penuh lah, cepatlah penuh kan. Bahkan kalau pakaian ini pun yang wajib 2 persalinan saja setahun. Itu pun kadang-kadang tak ada sampai 2 pun. Sekali je kan. Hari raya je lah. Pakaian baru. Tapi harus diingat pakaian ini iaitu pakaian yang bersifat harian. Apa dia Ustaz? Pakaian sifat harian yang perlu kita sediakan kepada isteri. Yang ni kita kadang-kadang sebagai suami, khususnya saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang juga. Iaitu bersifat mandian dia. Pakaian dia, mandian dia, sabun dia, shampoonya, minyak wangi dia, alat-alat makeup dia, bedak dia tadi, itu adalah termasuk pakaian. Hari-hari itu. Takkan dia mandi seminggu sekali. Tak mungkin lah kan dia mandi pakai sabun baby, kongsi dengan anak.
pakai shampoo Johnson. Tak sesuai dengan orang dewasa, mesti kena pastikan. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pakaian. Bahkan seorang isteri tadi, dia wajib dia berhias wangi-wangian kepada suami. Jadi kita kena sediakan pakaian dia untuk air wangi dia. Jangan beli malaikat subuh, suruh dia pakai untuk kita, boleh lah. Tahu malaikat subuh yang selet-selet ni, untuk kita boleh lah orang lelaki kan. Kena ada lah yang ni. Saya pun tak kerti nak sebut tuan-tuan. Kalau beli yang alat-alat solat pun sesuai dengan kemampuan dan perlu ada. Jangan dia kongsi dengan bedak baby kita. Anak tadi bedak yang Johnson tadi. Tak apalah nak jimatkan apa. Tak apa kalau kita rasa sesuai dengan kulit dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita ni semua ada isteri, balik tengok nanti. Ada tak pakaian harian yang isteri kita perlukan tadi, kita bagi. Ataupun tak. Jadi kalau kita tak bagi, kalau dia tak berhias untuk kita, jangan marah dia lah. Salah kita lah. Kita tak sedia. Kepada itu maksudnya menyediakan pakaian. Ada pakaian yang bersifat ria. Yang ini bukan setiap minggu kena beli, bukan setiap bulan kena beli. Pakaian yang bersifat harian, tak ada shampoo, wangi-wangian, bedak dan sebagainya, gincu dan alat-alat wangi tadi kena sediakan. Itu dari segi kemampuan. Dan dari segi giliran, giliran tadi kena mampu berlaku adil. Bahkan disebut dalam hadis, dalam hadis, sekiranya seorang suami tadi dia berpoligami tetapi dia tidak berlaku adil dalam memberi layanan, giliran tadi, dia cenderung kepada salah satu daripada isteri dia tadi. Ataupun ada 2 isteri, 3 isteri, ada seorang yang dia cenderung, maka dia tidak adil dalam giliran tadi, maka dia berjalan dalam keadaan waktu lah. Boleh je, teruskan dah. Yang nak azan dulu tadi dah komat dah. Dia akan berjalan. Bagi seorang lelaki yang berpoligami tetapi dia tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya mengenai nafkah dan giliran bermalam, pandangan Islam terhadap lelaki tersebut ialah dia tidak berlaku adil kepada isterinya mengenai pemberian nafkah dan giliran bermalam, maka di hari kiamat kelak dia akan berjalan dalam keadaan badannya condong sebelah. Nabi sebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebut man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun. Sesiapa yang mempunyai 2 orang isteri, sesiapa yang mempunyai 2 orang isteri, lahu imra'atan, 2 orang isteri, lalu dia cenderung famala ila ihdahuma, maka dia cenderung kepada salah seorang daripada mereka, yakni dia pilih salah seorang dan dia zalim isteri yang satu lagi, nescaya lelaki itu datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya sengit. Ja'at yaumal qiyamah wasyiquhu ma'in, dalam separuh badannya sengit. Dia berjalan dalam keadaan sengit. Ini dan dikatakan nanti di padang mahsyar nanti ketika nak pergi menuju ke mizan. Sengit tadi ketika mana? Ketika dia nak pergi ke mizan untuk timbang amalan yang tadi, maka dia berjalan dalam keadaan sengit sehingga disaksikan oleh seluruh ahli mahsyar. Allahu akbar. Ini berat tuan-tuan. Berat. Belum timbang lagi. Sengit dia tadi, kalau sengit sebelah kiri berarti banyak yang akan diberatkan sebelah timbangan yang akan dihumbang ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang seorang ni pun rasa pun sengit dah kan. Ada 2 orang ni sengit bengik dah kan. Jadi Allahu akbar ya. Berat tanggungjawab tadi ya.
Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Saya ingat kita berhenti kat situlah adil. Dari segi giliran bermalam cuma yang bolehnya kalau bermalam ini, kalau kita nak lebih, kalau katakan satu malam lah. Satu malam. Jangan sini satu malam, sana 3 malam. Jadi tak adil lah. Kalau berlaku yang namanya, dia kena ganti. Dia kena ganti. Kalau isteri tadi menuntut hak bermalam tadi, dia kena ganti. Kecuali yang tak ganti, hanya yang mula-mula kahwin saja. Masa contoh mula-mula kahwin, dipanggil apa? Honeymoon. Bulan madu lah kan? Bulan kahwin. Maka dia boleh bersama dengan isteri yang dia bawa kahwin tadi. Kalau kahwin dengan anak dara, dia boleh 7 hari 7 malam. Lepas tu baru dia boleh buat giliran. Maka dia tak boleh ganti. Yang tu tak boleh tuntut. Awak dulu 7 hari 7 malam. Saya pun nak tuntut 7 hari 7 malam. Tak boleh. Itu dibenarkan. Ada hadis menceritakan kalau kahwin dengan anak gadis, untuk permulaan tadi 7 hari 7 malam. Boleh dia fullkan. Tapi kalau kahwin dengan janda, 3 hari saja. Dia tak boleh katakan saya nak ambil 7 hari juga. Tak boleh. Kalau dia ambil 7 hari, maka dia kena ganti yang 4 hari lagi. Kalau isteri menuntut, gantilah. Itu dari segi keadilan. Keadilan dalam giliran. Okey tuan-tuan, saya berhenti kat situ dulu. Nanti kita lihat dari segi kemampuan. Dari segi kemampuan nak berpoligami ni, kemampuan macam mana lagi dari segi nafkah. Tadi sebut umum tadi kan, nafkah 3 tadi. Tengok sikit lagi. Okey, setakat tu saja. Ada soalan tak? Kita tak boleh jawab. Kita kumpul untuk bulan depan. Kalau puak ni nak tanya macam mana proses nak mohon poligami, saya tak boleh jawab. Itu kena ambil borang kat mahkamah. Tak boleh jawab lah tu. Saya pun tak pernah tengok borang dia Pak ni. Cuma saya tengok borang yang dikeluarkan oleh mahkamah. Saya pernah tengok kadang-kadang jelas juga dia tengok, muda lagi kahwin dah poligami. Aku pun tak mampu tengok. Dia punya kelulusan tadi. Dia ada janji lah, bagi isteri ni sekian, anak-anak sekian, penginapan sekian, kos dia. Ada. Tengok, taklah banyak sangat ada janji. Ada. Kos rumah RM800. Saya kata, kat mana rumah 800 sewa? Rumah sewa. Tak ada dah kat rumah 800. Kalau kat Putrajaya memang confirm tak ada. Kalau isi Putrajaya ni nak sediakan rumah harga 800, hakim kata nak cari rumah kat mana ni 800 ni. Bawah jambatan aku ni. Memang tak ada rumah ya 800 kat Putrajaya. Sewa bilik boleh lah. Ada. Saya dah tengok 800. Sediakan penginapan untuk isteri, untuk bakal isteri. Okey, kalau tak ada, saya ingat setakat tu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bulan depan, kalau panjang umur insyaAllah. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.